So kita terus saja bersama dengan Carl. Carl, boleh dengar Dayang ke? Yes, Dayang, teruskan. Saya boleh dengar anda loud and clear. Alright, okay. So Carl, kita nak tahu jugalah sebenarnya Robial tadi ada apa-apa perkembangan, any update sebab kita tahu tak dapat nak kejar dia tadi kan. So maybe dalam after the incident, Carl sempat dapatkan perkembangan tentang beliau? Okey Dayang, di kesempatan ini saya ingin membawakan perkembangan yang terkini mengenai Robial. Beliau seperti umum mengetahui tidak menyediakan diri selepas ditumbuk di bahagian rahang dan juga lehernya, dan saya baru sempat berbual dengan pengurus pasukan. Beliau kini berada di Hospital Melaka. Mujur venue MITC ini dilengkapi dengan pegawai perubatan yang dilengkapkan daripada pasukan dan staf paramedik yang pantas membuat tindakan dalam tempoh masa yang singkat. Robial berjaya, orang cakap, berada dalam keadaan yang stabil, dan saya fikir kalau tak ada apa yang serius, beliau kini berada di Hospital Melaka untuk rawatan lanjut melibatkan rahang dan juga lehernya. Itu intipati yang terbaru saya dapatkan, dan saya fikir seharusnya tidak ada perkara yang serius. Jika ada perkara yang saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan di media sosial Esok Arena. Dan sehingga kini saya nak berbicara mengenai penampilan yang keempat di kejuaraan dunia. Robial akhirnya berjaya dinobat selaku juara dunia, dan seperti saya bawakan sebentar tadi, kecederaan dan juga Robial tidak dapat terpisah. Pada ketika beliau berada di kemuncak dunia, kecederaan masih lagi menghantui dirinya. Namun saya fikir kecederaan kali ini disambut duka dan suka. Beliau berjaya berada di kemuncak dunia, Dayang. Tapi apa-apa pun kita doakan agar dia get well soon. And kepada peminat-peminat sukan silat negara, boleh stalk Carl di Instagram, di Twitter untuk dapatkan perkembangan terkini tentang Robial. Okey, mungkin Carl ada juga cerita di sebalik kejayaan penambahan 3 pingat emas dalam acara silat tanding pada hari ini, Carl? Okey, selain daripada Robial, kita juga dikejutkan dengan penampilan luar biasa daripada Nurizatul dan juga Farah Mazlan. Farah Mazlan bakat daripada Sabah, baru berusia 24 tahun, dan beliau kini menebus kehampaan selaku tewas di pentas final kejohanan dunia pada 2018 di Singapura. Dan kejayaan di MITC Aikroh ini menebus duka kehampaan yang lalu 3 tahun lalu, dan saya fikir beliau sememangnya layak untuk bergelar juara dengan kemenangan yang tipis. Namun secara taktikal perlawanan seperti yang ditetapkan daripada pengurus pasukan dan juga jurulatih, beliau melakukannya dengan jayanya. Dan Nurizatul pula, beliau ni sebenarnya badan anggota polis PDRM, dan beraksi dalam kejuaraan dunia buat kali pertama selepas bercenderung dalam saingan judo dan courage di pentas sukansi. Dan beliau memiliki 3 pingat gangsa di sukansi Myanmar, Singapura dan Kuala Lumpur dalam sukan judo. Dan bidang terjun, orang katakan, berjaya membuahkan hasil. Bukan hanya pingat emas, tapi kejuaraan dunia yang beliau raih ini sememangnya sesuatu yang luar biasa. Dan pada ketika ini skuad kamp negara meraih 6 pingat emas, dan tumpuan sudah pasti daripada Al-Jufri Jamari yang akan bertanding dalam buruan untuk melengkapkan sasaran pesaka 7 pingat emas secara keseluruhan di kejohanan dunia edisi ke-19 ini, Dayang. Okey, Carl, bagaimana pula dengan kontroversi yang melanda perlawanan Muhammad Khairi Adib Azhar and also Anik Asif Muhammad Yazid? Maybe Carl boleh share sikit tentang kontroversi ini? Okey, melihat sendiri perjalanan perlawanan ini daripada awal seringkali melibatkan kontroversi mengenai pengiraan mata untuk kamp negara, dan saya fikir perkara itu berlautan sehingga di pusingan yang ketiga, dan sehingga peminat tempatan sukar untuk membendung perasaan terhadap apa yang sebenarnya berlaku dalam saingan itu. Dan saya fikir sesuatu yang luar jangkaan kami, situasinya semakin buruk sehingga Presiden Pesaka Dato' Megat Zulkarnain Omardin terpaksa untuk meleraikan segala perbelahan yang berlaku dengan meleraikan perlawanan, dan mengambil selaku kuasa veto selaku presiden untuk menghentikan perlawanan. Saya fikir itu
langkah bijak daripada Presiden Pesaka itu untuk tidak meneruskan provokasi kepada dua-dua pemain itu, dan saya sempat untuk berbicara mengenai Presiden Pesaka ini, apa sebenarnya yang berlaku, dan ayuh kita dengarkan apa kata Datuk Seri Megat Zulkarnain Omardin. Peraturan yang membenarkan. Mana kita undur diri kerana kita rasa tidak adil, dan kita ikut proses lah. Kita ikut proses bantahan, dan proses tu sedang berlangsung. Kita tunggulah apa keputusan protes. Dan saya rasa bersyukur walaupun dia menimbulkan ketegangan, kerana bukan kita nampak, penonton semua nampak. Suasana dalam dewan dah menjadi agak tegang, sebab benda ni bukan lagi benda yang boleh kita buat secara sulit. Scoring board jelas, besar, dan daripada kita benarkan pertandingan itu diteruskan, takut-takut dia mengundang benda yang lebih bahaya. Jadi itulah saya fikir keputusan tu kita buat saya buat tu berdasarkan atas faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Demikian kata-kata Presiden Pesaka yang mengambil langkah bijak, mengambil satu langkah yang proaktif dalam meleraikan perlawanan itu. Saya fikir perlawanan itu berbaki 30 hingga 40 saat, namun tiada gunanya untuk kita meneruskan perlawanan yang saya fikir melibatkan berat sebelah. Namun menerusi sidang media yang berlaku sebentar tadi, saya ingin ulaskan sedikit mengenai kebarangkalian untuk adanya rematch mengenai perlawanan ini seperti di Arena 2 pada hari semalam melibatkan negara Brunei. Mereka melakukan protes dalam tempoh 20 minit selepas perlawanan, dan itu yang Malaysia lakukan untuk melakukan susulan protes, dan mereka sebenarnya mempunyai rematch. Namun saya fikir bantahan Malaysia kali ini tidak membawa kepada hasil kepada perlawanan rematch, dan saya fikir perkara ini dileraikan dengan segala perbelahan, dan saya fikir itu antara jalan yang terbaik, dan melibatkan perkongsian daripada Presiden Pesaka ini hanya 2 atau 3 perlawanan daripada keseluruhan hampir 200 perlawanan, hanya ada 3 ataupun 2 perlawanan yang melibatkan kontroversi seperti ini. Dan bagi beliau, takkanlah 3 perlawanan seperti ini nak membawa kepada keputusan yang lebih besar, iaitu mengukar wasit dan menjuri di kejuaraan ini. Pada ketika perlawanan pada edisi ke-19 ini hanya berbaki pada 2 perlawanan. Namun saya nak ajak korang untuk terus berikan tumpuan untuk Muhammad Al-Jufri Jumari dalam misi untuk buruan pingat emas keempat peribadi di kejuaraan dunia. Okey, terima kasih Carl atas perkongsian anda. Hopefully Carl juga stay safe dekat sana. Tak sabar nak jumpa Carl semula di office nanti. Thank you Carl.